Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi dalam Adibah Channel. So, hari ini saya nak kupaskan satu topik yang menarik berkaitan dengan telinga. Okey, jadi kalau nak tahu lebih lanjut, jangan lupa tengok sampai habis, like dan subscribe channel saya. Okey, sebelum kita masuk dan fokus kepada masalah atau penyakit yang berkaitan dengan telinga, kita kenal dulu apa itu telinga. Jadi semua orang, manusia kebiasaannya yang normal ada dua telinga. Jadi telinga ni dia ada anatomi tersendirilah. Jadi kita hari ni nak cerita sedikit tentang basic anatomy of telinga. Okey, anatomi telinga ni simple je saya nak ceritakan secara ringkas dan komplit lah supaya anda semua faham. Jadi telinga kita ada dua biasanya lah, dua belah, yang normal dua. Okey, anatomi telinga dia ada tiga bahagian: telinga luaran, telinga tengah dan telinga dalaman. Okey, fungsi yang pertama untuk telinga luaran. Telinga luaran ni dia ada dua benda: cuping telinga, lagi satu adalah liang telinga. Okey, apa fungsi telinga luaran? Adalah untuk kumpul bunyi yang ada di sekeliling kita masuk ke dalam telinga. Okey, dia akan kumpul. Okey, fungsi yang kedua untuk telinga tengah, dia ada tiga tulang kecil dan gegendang. Dia akan tukarkan bunyi menjadi getaran. Okey, dia ada vibrate. Okey, telinga dalaman yang dalam sekali, kita panggil dia adalah cochlea. Bilik dia ada cecah yang sangat sensitif. Bila kita dah tukarkan bunyi kepada getaran, dia akan bergerak dan dia akan merangsang saraf yang dalam telinga untuk hantar ke otak kita. Okey, jadi semua orang sudah faham berkaitan dengan anatomi telinga secara ringkas. Jadi senang untuk saya ceritakan kepada masalah telinga ni. Okey, kebiasaannya pesakit akan datang mengadu ada masalah sakit telinga. Jadi beberapa faktor lah yang menyumbang kepada masalah sakit telinga ni. Okey, sakit telinga ni mungkin disebabkan oleh ada masalah di bahagian telinga luaran, okey, dekat cuping telinga dengan liang telinga, ataupun di telinga tengah. Okey, dekat gegendang lah. Jadi kita nak tahu tu, kita kena tengok dan siasat apa masalah pesakit tersebut. Selain daripada berkaitan dengan telinga, kalau kita ada masalah dekat kita punya tonsil, kita ada keradangan dekat tonsil ataupun mulut, boleh menyebabkan masalah sakit telinga juga. Jadi hari ini saya nak terangkan tiga punca yang menyebabkan masalah sakit telinga. Punca pertama adalah masalah tahi telinga. Okey. Yang kedua adalah masalah jangkitan pada saluran telinga. Yang ketiga adalah eczema dalam telinga. Okey, jom kita kupas satu-satulah punca-punca yang menyebabkan telinga tu sakit. Okey, punca pertama adalah tahi telinga. Okey, tahi telinga ni dia banyak manfaat dia. Dia menjadi satu pelindung perisai kepada telinga kita daripada kita kena habuk ke masuk apa-apa ke. Jadi tahi telinga ni sangat penting lah. Okey, jadi tahi telinga ni kadang-kadang bila dah terlalu banyak, dia akan jadi plak, dia akan tersumbat dalam saluran telinga kita. Jadi bila tersumbat, dia akan menyebabkan kita tak dengar dan sakit. Okey, punca yang kedua adalah jangkitan kuman ataupun kulat dalam telinga. Okey, ini pun boleh menyebabkan masalah sakit telinga. Yang ketiga adalah eczema di dalam saluran telinga. Biasanya eczema ni akan menyebabkan kulit dalam saluran telinga tu dia akan menjadi merah, bersisik dan kering. Okey, bila dia kering, dia akan menyebabkan kesakitan dan jangkitan kuman in the future. Okey, eczema ni boleh menyebabkan tekanan dalam saluran tengah telinga akan meningkat dan ini menyebabkan gegendang telinga kita menjadi meregang dan bengkak. So, jadi bila dah meregang bengkak ni, dia akan menyebabkan seseorang tu merasakan sakit telinga ataupun kurang pendengaran. Jadi itu tiga punca yang menyebabkan masalah sakit telinga. Antara tiga punca tu, sebagai ahli farmasi kita kena tahu
secara detail apa yang menyebabkan masalah sakit telinga tersebut. Andai kata pesakit mengalami sakit telinga itu disebabkan oleh tahi telinga yang terlalu banyak, jadi kita boleh sarankan untuk pesakit ambil ubat titis yang mengandungi sodium bicarb ataupun minyak zaitun untuk mengeluarkan dia punya tahi telinga tu dan lembutkan tahi telinga tadi. Jadi kita boleh mengurangkan kesakitan kepada pesakit. Okey, yang kedua, masalah ini boleh ditangani sekiranya pesakit ni terlalu sakit telinga dia. Jadi kita boleh sarankan untuk makan ubat tahan sakit juga. Okey, untuk seterusnya, kalau puncanya disebabkan oleh jangkitan, kita akan investigate lebih sikit sama ada kita nak bagi ubat titis telinga yang mengandungi kortikosteroid untuk mengurangkan keradangan saluran telinga. Okey, selain daripada itu juga kita boleh syorkan untuk bagi anti kulat dengan antibakteria jika ada jangkitan di dalam telinga. Okey, yang paling teruk sekali adalah sekiranya pesakit mengadu sakit telinga berserta dengan demam dan sesema. Itu mungkin disebabkan oleh jangkitan bakteria lah. Jadi kita akan bagi ubat titis di telinga yang mengandungi antibakteria dan decongestant untuk mengelakkan gegendang itu pecah ataupun nanah meleleh keluar daripada telinga. Okey, itu kebiasaannya yang sangat teruk lah. Jadi sebagai ahli farmasi, kita kena tahu secara detail apa masalah sakit telinga dia tu. Kena tahu punca-punca yang menyebabkan telinga dia sakit. Kalau sekadar sebabkan tahi telinga, tak ada demam, tak ada sesema, mungkin disebabkan tahi telinga sahajalah. Okey, dah tahu cara nak rawat, kenalah tahu juga cara nak cegah masalah sakit telinga di kemudian hari. Jadi beberapa tips yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Kalau kita nak bersihkan telinga kita daripada tahi telinga, kita bersihkan secara luaran sahaja. Janganlah korek sampai ke dalam menggunakan alat-alat yang tajam. Jadi bersihkan kat luaran sahaja, sebab tahi telinga ni sangat penting untuk lindungi telinga kita daripada habuk, kuman. Kalau tak ada tahi telinga, kita tak ada perisai. Okey. Yang seterusnya, kalau kita nak bersihkan, boleh pergi ke klinik. Orang-orang yang bertauliah je boleh bersihkan telinga kita dengan proses syringing. Okey, dia keluarkan tahi telinga yang terlalu banyak tu. Okey. Yang seterusnya, kalau kita ada masalah eczema dalam telinga, jangan selalu kerap sangat gunakan putih kapas untuk bersihkan kita punya telinga, takut lagi teruk eczema kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa masalah yang berkaitan dengan kesihatan, boleh komen dekat bawah. Mungkin saya boleh kongsikan kepada anda semua. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Bye.